Sebab kalau daripada bujang kau pemalas, lembik, tak function, esok kalau kau kahwin, kesian dekat pasangan kau kerana terkahwin dengan lelaki yang lembik, tak function dan pemalas. Kisah seram seorang anggota komando Regimen Gerak Khas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Rasanya tak perlulah admin nak berintro panjang sangat kerana tujuan admin bercerita di sini adalah sekadar untuk berkongsi pengalaman misteri seorang anggota komando sewaktu berkhidmat di dalam perkhidmatan tentera dahulu, iaitu Regimen Gerak Khas. Okey, admin ceritakan sedikit kisah seorang hamba Allah ni, dan beliau juga adalah bekas anggota komando yang pernah berkhidmat dan namanya adalah Arsyad. Rasanya lebih mesra sekiranya dipanggil dengan nama Komando Arsyad ataupun CDO Arsyad. Untuk pengetahuan, beliau telah berkhidmat, berjuang dan berbakti demi negara yang berdaulat lagi tercinta ni selama lebih daripada 20 tahun. Banyak masa yang telah beliau luangkan di dalam hutan batu, bangunan pencakar langit, di dalam hutan rimba, bukit dan gunung sepanjang kerjaya beliau sebagai seorang anggota tentera. Tidak ketinggalan juga dengan misi-misi khas ke luar negara seperti di Bosnia, Pakistan, Somalia, Timor Leste, Indonesia, Kemboja, Balkan, Singapura dan juga Afghanistan. Banyak sungguh peristiwa misteri, seram dan ganas yang menjadi asam garam di dalam kehidupan beliau selaku barisan pertahanan pertama negara. Seperkara yang admin ingin tekankan di sini bahawa gaya penceritaan dan bahasa yang admin gunakan mungkin agak kasar. Dek, kerana pembawaan cerita si Arsyad yang mungkin sudah terbiasa dengan gaya hidup yang brutal lagi ganas. Seperkara lagi adalah tidak semua operasi dan misi yang boleh admin ceritakan di sini kerana faktor keselamatan negara, dan cerita ini hanya sekadar cerita operasi umum yang si Arsyad ni lalui dan admin sekadar kongsikan. Ketika itu, aku dan unit Regimen Gerak Khas RGK yang telah berjaya melepasi sesi rekrut dan telah ditugaskan untuk menjalankan misi latihan tempur jarak jauh bersama-sama dengan unit Regimen Askar Melayu Diraja RAMD di dalam hutan tebal di Pahang. Operasi yang memakan masa selama lebih kurang 4 minggu itu adalah bertujuan untuk mengasah dan meningkatkan lagi kecekapan kami di dalam menangani anasir-anasir buruk yang sentiasa muncul mengganggu ketenteraman dan keharmonian negara Malaysia yang tercinta ini. Untuk pengetahuan, unit kami terbahagi kepada 20 anggota RGK, 70 anggota RAMD, 5 orang sarjan, 2 orang korporal dan 3 orang lieutenant yang bertindak sebagai ketua pelatun. Situasi latihan adalah sama seperti di medan perang yang sebenar. Fizikal dan mental setiap anggota diuji sehabis mungkin, selari dengan moto RGK, cepat dan cergas. Kami telah dipecahkan kepada 3 pelatun. Pelatun kami dinamakan Charlie Bravo 33 dan berkekuatan 30 anggota dengan 3 orang pegawai. Sesi taklimat ringkas sesama ahli pelatun telah dijalankan. Masing-masing telah diberikan tugas dan aku telah ditugaskan untuk membuat lakaran perimeter bagi kawasan-kawasan yang akan kami terokai sepanjang tempoh misi latihan tersebut berlangsung. Sepanjang misi latihan ini berlangsung, aku telah dibantu oleh 2 anggota RGK yang juga merupakan sahabat baik ketika menjalani latihan asas sebelum bergelar komando dahulu. Mereka adalah Prebet Eddie Kape dan juga Prebet Samsul. Tepat jam 8 malam, kami bertiga mula bergerak keluar daripada kawasan kamp untuk melakukan scouting and tracking bagi memudahkan pergerakan pelatun kami pada keesokan harinya. Ketika sedang sibuk melakukan tracking, aku terasa seperti diperhatikan oleh seseorang. Lalu aku mengarahkan Eddie Kape dan Samsul untuk memerhatikan kawasan di sekeliling kami dengan lebih cekap dan teliti. Tiada musuh yang kelihatan di situ. Apa yang ada hanyalah 2 ekor anak babi hutan yang seakan-akan mabuk ketum sedang berlari melintasi kami pada waktu itu. Ketika kami ralit menyaksikan keletah manja anak-anak babi hutan itu bermain,
ADKP telah ternampak beberapa kesan tapak kaki yang masih segar telah muncul di trek laluan kami. Kami mula menjejaki kesan tapak kaki berkenaan, namun kesan tapak kaki berkenaan hilang tanpa kesan di sebatang pokok balak tua yang agak besar. Aneh, kerana tiada sesiapa pun yang berada di atas pokok itu. Kawasan tersebut juga agak lapang. Tiada kesan pencemaran ataupun sebarang tinggalan bukti untuk mensahihkan bahawa kawasan tersebut pernah dijejaki oleh manusia. Oleh kerana waktu sudah menginjak ke jam 11 malam, kami bertiga terpaksa pulang semula ke kem untuk melaporkan dan menyerahkan laporan kepada ketua pelatun kami, iaitu Lieutenant Huzairi. Tepat jam 9 pagi keesokan harinya, pelatun kami mula berangkat ke destinasi seterusnya, iaitu menghala ke arah utara hutan Pahang. Aku tercium aroma bau masakan seakan-akan bau ikan panggang serta masakan gulai daging kahwin di setiap trek laluan tersebut. Aku mula merasakan mungkin musuh sedang berada di kawasan berdekatan dengan laluan kami. Aku pun memanggil ADKP dan Samsul untuk bertanyakan tentang bau masakan itu. Tetapi mereka berdua menafikan sekerasnya akan perihal bau itu. Hidung aku semakin kuat mencium bau masakan itu. Lalu aku menghampiri Lieutenant Huzairi untuk memaklumkan tentang bau itu. Tuan, saya tercium bau orang masak gulai. Saya rasa kita dah dekat dengan kawasan musuh. Jelasku kepadanya sambil memerhatikan seluruh kawasan laluan kami dengan seteliti mungkin. Kau ni Scott, aku tahulah yang perut kita semua kosong. Sampai ke situ imajinasi kau. Itu perasaan kau je, jawabnya selamba. Back into your position, Scott. Arahan yang cukup pendek tetapi tegas daripadanya. Aku mengiyakan saja katanya. Mungkin ada betulnya kerana daripada sudut sains reseptor rasa akan mudah terangsang apabila salah satu komponen penting tubuh badan berada di dalam keadaan tidak sempurna ataupun tidak berfungsi dengan baik. Aku mengandaikan bahawa aku mungkin dipermainkan oleh psikologi minda akibat kelaparan dan juga keletihan. Bau-bauan tersebut hilang apabila kami semua berehat seketika di sebuah lagun kecil di kawasan laluan trek tersebut. Walau bagaimanapun, selepas itu perjalanan diteruskan semula kerana kami semua harus tiba di lokasi seterusnya sebelum malam menjengah. Kami semua tiba di lokasi yang ditetapkan ketika hari sudah lewat petang. Lokasi baru kem didirikan lalu aku memasang pangkin tidurku bersebelahan dengan Samsul dan ADKP. Lokasi kawasan istirahat kami agak terlindung daripada anggota-anggota lain. Oleh kerana begitu lapar, kami mula memasak pack ransom bersama-sama. Sedang kami kusyuk berbual dan memasak, aku ternampak seekor ular tedung selar berwarna hitam yang panjangnya lebih kurang 15 kaki sedang berdiri menegak betul-betul di hadapan kami. Daripada pengalaman lepas, aku tahu bahawa ular tersebut berada di dalam posisi menyerang. Sebarang pergerakan atau getaran kecil mampu menyebabkan nyawa kami melayang di dalam tempoh masa yang sangat singkat. Ilmu yang ditimba ketika di dalam proses latihan dahulu mula dipraktikkan. Kami bertiga mendiamkan diri, tidak bergerak daripada posisi walaupun seinci. Bertenang serta berdoa kepada Allah supaya ia beredar daripada situ dengan secepat mungkin. Lebih kurang 18 ke 20 minit kemudian, ia perlahan-lahan merendahkan badannya lalu menyusur mendekati menghampiri kami. Bunyi desiran ser ditambah pula dengan saiz badannya yang sebesar pangkal betis orang dewasa cukup menggerunkan. Aku berada di dalam postur bercanggung, Samsul di dalam postur berdiri, manakala ADKP pula di dalam keadaan berbongkok. Sudah lebih setengah jam kami terpaksa menahan lenguh kerana berada di dalam posisi tersebut. Ser. Ular itu mula melingkar membelit kaki Samsul. Muka Samsul berubah menjadi merah padam akibat ketakutan. Belitannya begitu kuat, badannya kembali berdiri menegak manakala kepalanya dikembangkan betul-betul berhadapan dengan muka Samsul. Aku melihat kaki Samsul terketar-ketar akibat menahan kesakitan. Sebelum berlakunya kejadian yang lebih buruk, aku telah merancang untuk membunuh saja ular itu tanpa sebarang prejudis. Pisau Rambo yang terselit di sisi kiri pinggangku dikeluarkan daripada sarungnya secara perlahan-lahan dan cermat. Aku menarik nafas sedalam-dalamnya, berdiri lalu berjalan dengan perlahan-lahan menghampiri Samsul.
Tangan kiriku yang menggenggam pisau itu diangkat separas dada. Entah macam mana, ular itu tiba-tiba seolah dapat menghidu rancanganku. Kepalanya tiba-tiba saja berpusing ke belakang. Kini ia menghadap mukaku pula. Kepalanya kembang kecut sambil lidahnya terjelit-jelit, hampir menyentuh kulitku. Jaraknya dengan aku hanya di dalam sekitar 2 inci sahaja. Perancanganku telah gagal. Aku sudah berada di ambang maut. Sakaratul mautku telah menjengah tiba. Aku hanya mampu mengucap 2 kalimah syahadah di samping berdoa di dalam hati supaya terselamat daripada diserang olehnya. Secara tiba-tiba, pang! Terdengar bunyi tembakan. Darah pekat berwarna merah gelap telah memercik mengenai seluruh wajahku. Ular itu telah maut akibat terkena sedas tembakan yang dilepaskan daripada salah seorang pegawai RAMD yang kebetulan melalui kawasan rehat kami, iaitu Sarjan Ali. Alhamdulillah, aku dah nak arwah tadi, syukur. Spontan aku memberi reaksi berkenaan bau darah ular itu yang begitu hamis dan juga kuat. Terima kasih tuan, kalau tuan tak ada tadi rasanya saya dah arwah kot. Headshot tu tuan. Salute dan terima kasih tuan. Yang hampa bertiga bahalul sangat duk lepak jauh-jauh pasal apa? Nasib baik aku lalu kat sini. Kalau aku tak main sampai kesudahlah hampa duk lagu tu. Silap hari bulan mampus kena patuk, bukan mampus sebab peluru. Tutur Sarjan Ali panjang lebar di dalam lorat pekat kedahnya. Kejadian tersebut cukup menginsafkan kami. Apa yang penting adalah kami sepatutnya berada berdekatan dengan anggota lain. Bukannya menjauhkan diri semata-mata privasi. Bergerak di dalam satu pasukan, melindungi satu pasukan dan yang paling penting jangan mementingkan diri sendiri. Pada malam terakhir misi latihan itu berlangsung, aku telah diganggu dengan hebatnya oleh makhluk puaka yang mendiami hutan tersebut. Kau rasa diorang semua menyuruk kat mana, Syad? Soal Syamsul tak kala melirikkan pandangannya ke arah semak samun di hadapan kami. Aku tak tahu, aku rasa sama ada diorang semua dah bergerak ke selatan ataupun diorang dah lari keluar ke Jerantut. Jawabku pantas sambil menghembus asap rokok Marlboro yang sempat dirembat daripada seorang anggota RGK pada sebelah petangnya. Jerantut? Soalnya lagi. Ya. Kenapa Jerantut? Itu teori aku je. Kau ingat aku ni expert sangat ke? Sedang kami berdua berkawal di situ, kami dikejutkan dengan kehadiran sekujur jasad yang lengkap berkafan muncul berdiri di hadapan kami. Ianya adalah hantu pocong. Pada mulanya aku menyangkakan bahawa mungkin ia adalah sebahagian daripada mod latihan ketenteraan di mana tentera terlatih dihantar untuk melakukan risikan di dalam bentuk penyamaran di samping bertujuan untuk melemahkan semangat kami. Namun, setelah diperhatikan dengan teliti, aku cukup yakin bahawa ianya bukanlah seorang manusia. Ia sememangnya seekor hantu pocong. Mana mungkin seorang manusia boleh berdiri di dalam keadaan terapung tanpa berpijak pada tanah? Aku yang kali pertama berhadapan dengan insiden berkenaan begitu takut dan seram. Bohonglah sekiranya seseorang itu tidak takut atau berseram ketika kali pertama berhadapan dengan entiti gaib. Aku sendiri menggigil dan hampir pitam. Syad! Samsul memegang bahuku dan menghalakan tangannya ke arah hantu pocong itu. Di dalam keadaan yang serba kalut itu, aku telah mensuakan pistol Beretta yang sememangnya telah tergenggam kemas di tangan kiriku ke dahi hantu pocong itu. Aku di antara logik ataupun tidak. Aku hampir melepaskan tembakan. Tetapi mindaku mengatakan bahawa mana mungkin seekor hantu boleh dibunuh dengan sebutir peluru hidup. Hanya doa dan tawakal kepada Allah sahaja yang mampu menewaskan mereka. Aku menoleh ke arah Syamsul. Dia hanya mampu untuk menutup matanya. Ternyata dia juga mempunyai perasaan yang sama seperti aku. Aku semakin menggigil ketakutan, kepala terasa kembang manakala kakiku seperti dipaku terus ke bumi. Hantu pocong itu merenung terus ke dalam mataku, seolah-olah dia sedang cuba untuk berinteraksi dengan aku. Aku cuba untuk membaca ayat kursi, namun tunggang langgang jadinya.
Syamsul pula seperti ingin melaungkan azan, namun ia langsung tidak kedengaran seperti laungan azan. Bunyinya lebih kepada seperti orang yang baru belajar mukadam. Haru biru serta jahanam jadinya. Sul, aku rasa kau tak payah rasalah Syad. Aku seperti seekor lipas kudung berlari meredah semak samun untuk pulang ke kem. Apa yang aku fikirkan ketika itu adalah untuk sampai ke kem dengan selamat. Sesampainya di kem, aku hanya mendiamkan diri dan menyertai beberapa anggota lain yang sedang bersembang di hadapan unggun api. Aku tidak dapat melupakan kejadian ngeri tersebut. Mukaku pucat lesi seperti mayat akibat ketakutan. Aku hanya berzikir dan berdoa semoga tidak diganggu lagi oleh hantu pocong tersebut. Syad, Syamsul mana? Eddie Kapi yang tiba-tiba datang menepukku daripada belakang secara mengejut dan bertanyakan soalan itu ketika aku sedang ralit berzikir. Pada detik itu aku baru teringatkan akan Syamsul. Terasa bersalah dan bodoh kerana lari meninggalkannya di situ keseorangan. Aku mencari-cari kelibat Syamsul di kawasan kem itu tetapi dia tiada di situ. Aku mengesyaki mungkin dia masih berada di lokasi kami terjumpa hantu pocong itu. Aku tidak menceritakan kepadanya ataupun sesiapa tentang gangguan tersebut kerana bimbang ditertawakan dan digelar penakut oleh seluruh penghuni di kem tersebut. Aku mengajak Eddie Kapi untuk menemaniku ke lokasi itu semula. Baru saja kami hendak melangkah keluar daripada kawasan kem, Syamsul pula berjalan masuk dengan selamba seolah-olah gangguan itu tidak memberinya sebarang impak ketakutan. Dia hanya mendiamkan diri tanpa bertegur sapa dengan kami, lalu terus menuju ke kawasan rehatnya. Mungkin dia merajuk kerana aku meninggalkannya berseorangan di situ. Tidak berapa lama kemudian mataku terasa begitu berat, bahu terasa lenguh, lalu aku mengambil keputusan untuk tidur. Aku melihat Syamsul sedang nyenyak tidur di atas pangking yang dibina bersebelahan pangkingku. Aku terus merebahkan diri di situ dan aku terjaga daripada tidur pada jam 3 pagi. Aku melihat masih ada lagi anggota lain yang belum tidur dan sedang rancak bersembang sesama mereka pada waktu itu. Pangking tidur Syamsul kelihatan kosong. Pada tanggapanku, mungkin dia keluar melepaskan hajat ataupun turut sama dengan anggota lain menghabiskan masa dengan melepak. Aku cuba melelapkan semula mata namun tidak berhasil. Aku masih teringatkan tentang peristiwa gangguan hantu pocong yang baru sahaja beberapa jam mengganggu aku itu. Aku mencapai kolej besi yang tergantung di hujung pangkin, lalu membancur sekolej teh o panas. Fikiranku masih lagi ligat memikirkan wajah buruk hantu pocong itu. Mukanya memang buruk, dipenuhi cacing, kulitnya berwarna hitam, mata merah menyala bak buah stroberi yang sedang masak ranom. Darah meleleh keluar daripada hidung dan mata serta mulutnya. Kain kafannya pula dipenuhi dengan kotoran lumpur kering dan darah kering. Aku kembali berbaring, mata dan otakku masih segar. Seluruh penghuni kem sudah melelapkan mata kecuali beberapa orang anggota yang sedang berkawal menjaga keselamatan penghuni di kem itu. Kelihatan pangking Syamsul masih lagi kosong. Aku mula terfikir ke manakah dia? Aku berasa tidak sedap hati lalu mencarinya di segenap ruang rehat yang terdapat di dalam kem itu. Ternyata dia belum pulang lagi daripada aktiviti melepaskan hajatnya. Akan tetapi, mengapakah begitu lama masa yang diambil olehnya untuk melepaskan hajat? Adakah dia mengalami kesukaran untuk berak? Ataupun kes yang lebih berat, adakah dia telah diculik oleh pihak musuh? Pelbagai persoalan mula bermain di minda aku. Aku mendekati seorang anggota RGK yang sedang meronda di situ dan bertanyakan tentang Syamsul. Namun dia mengatakan bahawa tiada sesiapa pun yang masuk dan keluar daripada kawasan kem semenjak daripada tengah malam lagi. Perkara tersebut cukup merunsingkan aku. Aku melihat jam sudah menghampiri 4:30 pagi. Aku mengambil keputusan untuk mencarinya. Aku hanya membawa lampu gasolin dan mula melakukan pencarian. Aku membaca segala surah yang terlintas di kepalaku. Aku memberanikan diri untuk kembali semula ke kawasan gangguan hantu pocong itu. Jantungku kembali berdegup kencang. Dup-dap, 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 dup-dap. Bulu romaku merinding. Aku melihat Syamsul terbaring di bawah sebatang pokok berhampiran dengan tempat kemunculan hantu pocong itu. Sul, bangun Sul, bangun. Kau buat apa kat sini?
Dia terpinga-pinga membuka matanya. Kelihatan dia begitu lemah sekali. Persoalan demi persoalan mula membelenggu benak fikiran aku. Mengapakah dia terbaring lemah kat situ? Mengapakah begitu jauh lokasi untuk membuang hajat yang diambil olehnya? Dan yang paling penting, mengapakah di kawasan gangguan hantu pocong itu yang menjadi pilihannya untuk melepaskan hajat? Melihatkan keadaannya yang begitu lemah dan tidak mampu untuk berkata-kata, aku terpaksa menggendongnya di belakangku untuk pulang ke kamp. Kau punya berat ni macam berat dosa, bro. Jelasku kepadanya ketika berjalan pulang ke kamp. Tak faham aku. Sul. Akhirnya kami telah selamat sampai ke kamp. Belum sempat aku masuk ke kawasan kamp, aku telah ditahan dan ditegur oleh 2 orang anggota RGK yang berkawal di situ. Scott, kalau lapar pun agak-agak lah. Teguran sinis daripada Prebet Komando 1. Ya dah, kita ni bukan taraf darurat lagi. Banyak lagi stok makanan yang ada. Astaghfirullahalazim, celah Prebet Komando 2. Korang cakap pasal apa benda ni? Soalku dengan nada sedikit marah akibat keletihan. Dan disoal dengan persoalan seolah-olah memerliku. Dah yang Scott kendong tu babi kenapa? Kebulu nak makan babi panggang salut madu ke? Gelak mereka. Kedua-dua anggota komando itu galak mentertawakanku. Beberapa orang anggota RGK dan RAMD yang juga kebetulan berada di situ menghampiriku lalu bertertawakan dan memerliku. Di saat itu, pada ketika itu, aku melepaskan Samsul. Genggaman tanganku pun telah terlepas terhadap Samsul yang sedang lentok berdengkur dengan kuatnya di belakang aku. Kroh. Bahan kepanasan daripada tubuh badannya terasa begitu hangat sekali. Sekali jatuh berdebu, seekor babi hutan dewasa telah jatuh menyembah bumi. Rupa-rupanya bukan Samsul yang aku kendong bawa pulang, tetapi seekor babi hutan jantan yang masih bernyawa. Suasana bertambah kecoh apabila babi itu tersedar daripada lamunan mimpinya. Lalu ia berlari masuk ke dalam kawasan kamp dan merempuh segala benda yang terdapat di dalam kamp itu. Aku kini diambang bala kerana aku telah menyebabkan kekacauan dan kesusahan kepada semua penghuni kamp itu. Pada 11 paginya aku telah dihukum untuk mengemas segala kelengkapan dan peralatan yang bersepah lagi bertaburan akibat kecuaian babi itu kerana telah gagal mengawal pemanduannya. Kau ke mana semalam, Dogol? Soalku kepanasan kepada Syamsul yang sedang melakukan kerja pembersihan di tapak kawasan rehatnya. Weh, aku dengan Eddie keluar base lah, trekking dan Ricky. Yang kau macam marah-marah ni kenapa bang? Yelah tu, kau ingat aku tak bimbang kat kau ke? Semalam kau dah balik lepas tu terus tidur. Jadi aku ingat kau okey lah. Tahu-tahu tak ada, aku terus cari kau sampailah jadi kes bawa balik babi tu. Jelasku panjang lebar. Berapa kali aku nak cakap, aku dengan Eddie buat Ricky lah. Kita orang tidur kat luar base. Bila masa pula aku balik tidur kat sini? Kau tanya si Eddie tu sendiri nanti. Habis tu yang pocong tu kau dengan aku? Soalku yang mula panik dan hampir terkena serangan jantung. Aku dengan kau? Bila masa aku dengan kau? Pocong apa pula ni? Kau kena ketung ke bang? Allahu Akbar. Barulah aku tahu bahawa sebenarnya hanya aku seorang saja yang menjadi mangsa gangguan tu. Lieutenant Huzairi mengesahkan bahawa memang Eddie Kape dan Syamsul ditugaskan untuk membuat pemantauan dan risikan bersama-sama. Di antara persoalan yang membelenggu jiwa aku ketika itu adalah yang pertama, siapakah sebenarnya Syamsul yang menemaniku berkawal dan bersama-sama diganggu oleh hantu pocong itu? Yang kedua, siapakah sebenarnya Eddie Kape yang menegur dan bertanyakan tentang kehilangan Syamsul ketika itu? Yang ketiga, siapakah sebenarnya Syamsul yang telah pulang ke kamp dan tidur bersebelahan denganku ketika itu? Yang keempat, bagaimanakah aku mampu untuk mengangkat dan menggendong seekor babi hutan dewasa dengan selamanya di belakangku tanpa diserang olehnya? Adakah babi itu sebenarnya tidur ataupun ia berpura-pura tidur untuk merasai bagaimana dikendong oleh seorang manusia? Sebenarnya, permainan jin dan iblis adalah sangat licik. Mereka boleh berubah bentuk di dalam sekelip mata sahaja. Kisah seram ini adalah salah satu daripada 1001 peristiwa seram yang pernah berlaku di dalam hidup aku. Andai ada umur panjang, akan aku ceritakan lagi kisah seram yang lain, insya-Allah. Assalamualaikum.